Allah Ta'ala nak beritahu kita, dia kena kirim orang yang sama dengan kita juga, orang panggil manusia. Sebab tu Nabi sebut, ana basyarum mislukum yuha ilai. Ana basyarum mislukum, aku ni bashar, manusia sebagaimana kamu. Kamu berasa nak tidur, aku berasa nak tidur. Kamu rasa nak marah, aku berasa nak marah. Kamu sakit perut, aku bersakit perut. Kamu sakit kepala, aku bersakit kepala juga. Benda ada pada kita manusia ni, ada pada Nabi SAW. Beza kita dengan Nabi, Nabi ni yuha ilai, Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia. Dan kita ni lam tuha ilai, tidak diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kena beza. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah, ni ramai kau tak faham, kita tak faham. Kita kena faham Rasulullah ni apa yang dia buat, apa dia sebut, apa dia takrir. Takrir di makna akuan dia, pengakuan dia kepada satu bab, Allah panggil sunnah. Sunnah ni ada muttaba'ah, yang memang kena turut, memang kena ikut. Sunnah ni juga ada yang ghairi muttaba'ah, dak ikut dak apa. Nak buat boleh pahala, tak mau buat tak apa. Boleh faham ke ni? Kenapa? Ni tuan-tuan, kita balik pada tajuk tadi. Ramai orang silap sunnah Nabi ni, ramai orang silap. Sunnah ni terbahagi pada 3. Nabi ni, yang pertama, benda yang dia buat memang dia orang Arab, dan memang dia tu manusia. Satu. Yang kedua, benda yang dia buat kerana dia tu Nabi. Ni yang kita nak ikut ni. Ni yang muttaba'ah ni. Ni yang perlu dituruti. Yang ketiga, benda yang dia buat khas untuk dia sahaja, bukan untuk kita. Contoh senang, benda yang Nabi buat memang dia manusia, dan memang dia ni nak apa ni kita panggil bangsa Arab. Sunnah juga, tapi nak buat tak apa, tak mau buat tak apa, tak jadi satu kewajipan besar. Sebagaimana hak nombor 2 ni. Contoh pakai jubah. Pakai jubah sunnah juga, pakai jubah ni. Ada juga perbahasan ulama kata tak sunnah, tapi ana lebih pegang pada sunnah. Pakai jubah, pakai serban, sunnah juga tu. Tapi nak ikut tak apa, tak ada masalah. Nak pakai seluar trek pun tak ada masalah. Nak pakai seluar jing pun tak ada masalah. Tapi tengoklah sesuai ke tak sesuai dengan kita ni. Kalau anak contoh ustaz pakai seluar jing, memang tak nampak ustaz. Orang nampak macam bonzer, nampak underrock, undertaker dah. Tengok atas, tengok bawah, nak mari mengajar ni pelik dah nampak ni. Pakai seluar jin, jenama lewat, baju pula ketak, lama naga pula 2 ekor duk atas belakang. Lagi pelik orang tengok dah. Jadi sesuai tak sesuai dengan anak sebagai ustaz. Lalu kita pakai jubah, pakai benda lain pun tak ada masalah. Boleh faham ni? Dan ada benda yang memang tidak sunnah. Contoh, bak Nabi makan. Lama kau tak faham bak Nabi makan. Allah kadang-kadang ada orang tu dia syarah bak kambing, makan kambing. Ana tak boleh makan kambing, Syekh, ana darah tinggi. Makan sunnah ni. Maka kambing ni Nabi makan sunnah, makan. Makanlah kambing dah sebab sunnah. Tak makan dah boleh pahala pula. 3 hari masuk hospital darah tinggi. Nak sunnah punya pasal. Tu bukan sunnah, tu punuh orang panggil. Nabi makan roti, Abu Jahal pun makan roti. Nabi makan kambing, Abu Jahal pun makan kambing. Dia sunnah bukan pada makanan. Sunnah makan ni sunnah pada kaifiyah, cara makan. Sunnah duduk situ. Boleh faham ni? Nabi makan duduk macam mana, Nabi ambil macam mana, Nabi suak Nabi kunyah berapa kali sebelum Nabi telan, Nabi baca apa sebelum makan. Sunnahnya situ.
Dan kalau kita nak bahas sunnah Nabi makan roti, kita makan nasi. Oh, tak sunnah ustaz. Takkan aku nak makan roti cicoh dengan budu. Nak boleh sunnah ni. Jadi bukan sunnah pada makanan kecuali benda yang Nabi sebut terang. Terang Nabi sebut. Nabi sebut terang. Contoh, sunnah berbuka ala tamr, Nabi kata. Di atas tamar. Di atas maknanya dengan. Bukan makna atas tu susun buah tamar kan, duduk atas tu puak makan. Bukan makna atas begitu. Atas makna alat tamr dengan tamar. Nabi sebut terang, maka jadi sunnah. Kalau kita makan buah saya daripada tamar, makan tembikar, lagi makan apa lagi? Buah saya, buah apple, buah orange, dia dah jadi sunnah dah. Kita kena makan tamar sebab Nabi sebut. Nabi sebut lagi, habbatus sauda, penyembuh segala penyakit kecuali mati. Nabi sebut madu, Tuhan sebutlah Quran. Tuhan sebutlah Quran, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan fihi shifaa'un linnas, menjadi obat kepada semua penyakit. Maka benda Tuhan Nabi sebut, benda tu jadi sunnah besar. Tidak ada perbahasan di kalangan ulama. Tapi soal makanan Nabi makan kambing, nasi mandi ke apa ke, kita pun makanlah sebab sunnah, ini salah. Lama-lama jadi punah. Hak gauk tak boleh makan kambing. Nak kawan dia kata sunnah, makanlah dia. Nari dok bangun. Macam aku ni lah. Gauk. Ya. Allahu Akbar. Kurang kefahaman kita. Tu orang panggil sunnah yang Nabi buat. Kebetulan dia Arab dan kebetulan dia ni manusia biasa. Cuma dia Nabi, maka benda tu kita nak ikut pun tak apa, tak mau ikut pun tak apa. Lain dengan nombor 2 ni. Nombor 2 ni sunnah yang memang Nabi selalu buat. Dan sememangnya Nabi buat benda ni, ada kali Nabi tak pernah tinggal. Contoh sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Ini muttaba'ah dia panggil. Sunnah yang mesti kita turuti. Sunnah muttaba'ah. Apa benda lagi? Sembahyang tengah malam. Sembahyang duha. Wirid, zikir, baca Quran. Ni sunnah ni. Sunnah. 2. Yang ketiga, benda yang Nabi buat yang kita tak boleh ikut, hanya khas untuk Nabi. Contoh, nikah lebih pada pak. Kita ni orang lelaki dibenarkan kahwin pak je. Cuma berani dengan penakut, 2 tu je lah. Penakut tak ada arah lah. Pak nikah. Nabi lebih pada pak boleh. Nabi nak pada siapa? Nak pada orang mana? Nabi nak menikah dengan siapa? Tak ada masalah, silakan. 1. Contoh yang kedua, contoh dia satu hari Nabi tidur Nabi atas masjid, berdengkur Nabi. Berdengkur. Bunyi orang azan, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, bangun Nabi semayang. Sahabat tegur Nabi, Rasulullah tak ambil air semayang ke? Dekur dah, tak ada bunyi keroh lah. Takkanlah semayang terus, tak batal ke semayang Rasulullah? Rasulullah kata khassatan li, benda tu khas untuk aku, kerana namat aini, mata aku je tidur tapi hati aku tak tidur. Nabi kata, mu nampak mata aku tidur pejam tapi hati tak tidur. Mu ni tak ada mata lagi, hati tidur dah. Boleh faham tu? Tu ni Nabi SAW. Baik, golongan anti hadis, contohnya Qasim Ahmad nama dia. Sebut Arab sikit sedap bunyi. Golongan anti hadis. Anda tak mau bahas banyak anti hadis ni, bodoh je bahas dengan dia. Jaking tangkap mau masuk mahkamah senang. Masuklah penjara, betul balik akidah dia. Dah tahu dah sesak. Oleh kerana ada buaya-buaya besar di sebalik Qasim Ahmad ni, dia tak berani nak tangkap dia. Dia tidak mempercayai ke atas diri Nabi SAW. Kerana yang pertama, dia kata Nabi itu manusia biasa. Kerana Nabi sebut dia manusia biasa. Betul. Memang Nabi manusia biasa. Tapi Nabi diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Kita
kita tidak diwahyukan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, dia kata Nabi juga pernah lupa. Pernah lupa. Kita kata betul, Nabi pernah lupa. Tak nafi. Beberapa hadis menceritakan Nabi SAW terlupa. Tapi lupa Nabi sengaja dilupakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hukum. Tuan-tuan kena ingat benda tu. Contoh saya beri, nak suruh faham. Satu hari Nabi semayang Zuhur 2 rakaat. Lepas semayang 2, Nabi duduk belakang, relax. Nabi menyandar pada batang tamar, relax. Macam muka tak bersalah lah. Sedangkan Nabi semayang 2 rakaat Zuhur ni, belakang Zuhur 4 rakaat. Sahabat berbisik sebelah dengan sahabat seorang lagi. Dia kata, kita semayang berapa tadi? Aku rasa semayang 2 rakaat. Kan Zuhur 4 rakaat. Pergilah mu tegur Nabi. Tegurlah Nabi. Beritahu ke Nabi, Rasulullah semayang 2 je hari ni, kenapa? Jawab sahabat tu, dia kata, takut aku nak tegur. Sebab apa takut? Aku takut memang Tuhan suruh semayang 2 hari ni. Sahabat tengok, tidak berani nak tegur Nabi pun tak. Mana tahu Tuhan suruh semayang 2 hari ni. Baik kita senyap je, kita turuk je. Sahabat tu kata, betul juga, kita senyap je lah. Seorang sahabat nama Zuliyadain, dia berasa nak tanya Nabi, tergerak hati untuk tanya Rasulullah. Dia pun bangun tanya Nabi. Dia duduk ujung sok, dia bangun tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nak tanya beberapa soalan. Yang pertama, adakah kamu hari ini mengkosarkan sembahyang 2 rakaat sahaja, ataupun turunnya wahyu daripada Allah supaya sembahyang 2 rakaat? Nabi kata, kosar pun tidak, turun wahyu ke tak, aku sembahyang 4 lah ni. Jawab Nabi, aku tidak kosar dan tak ada wahyu turun sembahyang 2, memang aku sembahyang 4. Kata Zuliyadain, 2 Rasulullah, saya ingat lah sembahyang 2. Rasulullah kata, 4. Rasulullah sebut gitu, 4 rakaat. Zuliyadain kata, 2 Rasulullah. Tak percaya, tanya sahabat lain. Rasulullah tanya, betul ke apa Zuliyadain sebut ni, aku sembahyang 2? Jawab sahabat, betul Rasulullah. Saya nak tegur takut memang kena sembahyang 2 je. Dah, Rasulullah pun bangun, sambung 2 lagi. Sambung 2 lagi. Baik, kenapa Rasulullah tidak memulakan balik sembahyang Zuhur 4 rakaat, sedangkan dia telah bercakap dan rehat yang panjang lepas pada sembahyang tu? Ni ulama bahas. Tu saya kata, lupa Rasulullah menjadi perbahasan di kalangan ulama. Sedangkan Rasulullah bercakap dah masa tu, aku sembahyang 2, betul ke sembahyang 2? Betul. Macam mana sahabat cakap dah tu, tapi Rasulullah bangun sambung 2 lagi. Kenapa Rasulullah tak sambung? Rasulullah tidak mulakan balik sembahyang Zuhur dia? Kerana boleh sambung, nak beritahu kepada kita, walaupun kita bercakap, tapi jangan tempoh masa yang lama. Bercakap pula tak melara. Tak melara. Hak ni lah Imam Hanafi sebut. Imam Hanafi dia sebut, kalau kita sembahyang kita terkentut. Ketuk ni kita tambah. Kan ada orang nak ketuk, lambatnya ketuk ni, bila nak mari ni, ada gitu. Dia terkentut. Dalil daripada ni Imam Hanafi kata, kalau kita terkentut, kata dia, kita tambah kentut tu, dia mari sendiri. Sesedap bunyi, bunyi gitu. Contohlah, dia pun selesai sembahyang dia, batal sembahyang dia pergi ambil air sembahyang. Dia ambil air sembahyang, dia boleh sambung balik, kata Imam Hanafi. Kerana benda tu bukan dia nak. Itu mazhab Hanafi lah saya sebut tu. Kita pakai hak kita lah. Cuma nak suruh tuan-tuan tahu sikit. Nak bakar, ikut mu lah. Nak bakar pun tak ada masalah. Jangan kata aku Wahabi, sudahlah. Dah, ni saya nak sebut pada tuan-tuan benda ni. Sebab dia bahas ni lah. Tak ada apa ni ulama-ulama bahas hadis ni. Dia kata, kalau kita bercakap sekitar soal semayang tadi tak apa. Kalau masuk bab lain, kena semayang pun tak boleh sambung dah. Contoh, awak ni semayang berapa tadi saya? Awak semayang 3 tadi. Rasa 4 dah. 3 saya duduk belakang tadi.
Tu tiga. Oh, tiga. Awak duk mana lah ni? Duk Kuantan. Baru balik je. Tu duk boleh. Tu dia kata. Masuk tajuk lain dah. Ada ulama bahas gitu. Oh, macam-macam perbahasan ulama. Siapa pening kepala baca perbahasan ulama ni tuan-tuan. Mengenai dengan hadis Rasulullah lupa tadi. Satu lagi hadis Rasulullah. Tu bila qama Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah siap semua iqamat. So nak akad takbir dah. Nak akad takbir mari orang kat pintu masjid. Rasulullah mari sekejap, mari. Nak cakap dengan Rasulullah sekejap ni. Ada hal. Rasulullah pergi cakap dengan dia. Lama Rasulullah cakap. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, kata Abu Hurairah, sampai aku tidur. Galik Rasulullah cakap. Macam kita lah bila galik cakap dah. Tak sedar. Dah ikan buruk lah kereta kadang-kadang. Bini di rumah misko. Mana tak balik-balik lagi. Aku suruh beli ikan ke ngai ikan ni. Marah kadang-kadang isteri. Rasulullah pun dia galik cakap. Abu Hurairah kata sampai aku tidur. Maka ulama pun bahas. Nak mula balik semayang tu, adakah cukup dengan iqamah yang diiqamahkan oleh Bilal tadi, ataupun kena iqamah lain? Jadi bahas banyak pula kalangan ulama. Allahu Akbar. Tu saya kata lupa Nabi ni sengaja dilupakan oleh Allah Ta'ala. Boleh faham ni? Hatta Rasulullah sembang. Mari mana sihat ada. Sembang dengan sahabat. Dan Rasulullah sembang ni biasanya lepas asar. Hari tu sekali Rasulullah sembang lepas Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur, pusing belakang. Siapa dia mimpi sedap-sedap hari ni? Rasul tanya. Mau mimpi apa tadi? Oh, dia kata Rasul, semalam saya mimpi kena kejar anjing. Lari, letih saya lari. Oh, Masya Allah, Rasulullah kata. Lain mana mimpi sedap lagi? Galik Rasulullah sembang ni waktu asar. Allahu Akbar. Bila pun Rasulullah semayang asar. Lepas semayang asar Rasulullah pun bangun. Hak biasa lepas semayang asar Rasulullah sembang ramai-ramai. Lepas semayang asar Rasulullah bangun pergi semayang 2 rakaat. Sedangkan lepas semayang asar tak boleh semayang benda Rasulullah semayang tadi. Maka sahabat tanya, semayang apa Rasulullah? Aku semayang ba'diyah, semayang selepas semayang zuhur tadi, semayang sunat tu aku tak ingat nak buat sebab galik duk buat dengan mu ni, aku buat lepas asar. Apa tu? Itu hukum yang dibuat oleh Nabi SAW.